Bismillah, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa ala. Amma ba'd. Beberapa kali saya ternampak dalam media sosial dan juga kadang-kadang saya jumpa dengan orang yang kata saya tak boleh dakwah lagi sebab saya ni tak cukup baik lagi. Ada juga yang kata saya tak boleh berdakwah sebab saya ni banyak dosa. Ada juga yang kata saya tak boleh berdakwah sebab saya ni tak ada ilmu. Sebenarnya apa kayu ukur dakwah ni? Dakwah ni dia asal daripada perkataan najak. Dalam hadis Nabi SAW suruh kita sampaikan balighu anni walau ayah. Hadis ni sebenarnya dah memberikan beberapa kayu ukur untuk cara kita berdakwah. Yang pertama, Nabi SAW sebut balighu, maksudnya sampaikan. Kita ni hanyalah penyampai, kita tidak mendakwa kita ni banyak ilmu. Bila Nabi SAW kata sampaikan sahaja, Nabi SAW pernah mendoakan orang yang boleh menyampaikan sebiji seperti yang dia dengar. Nadbarallahu imra'an sami'a minni maqalatan fa'addaha kama sami', rubba muballighin aw amin sami'. Boleh jadi orang yang disampaikan tu lebih faham daripada orang yang dengar. Ada juga hadis Nabi SAW sebut rubba hamil fiqhin ila man huwa afqah minhu. Boleh jadi orang yang membawa sesuatu kefahaman tu tidak faham, dan boleh jadi orang yang membawa sesuatu kefahaman itu kepada orang yang lebih faham. Yang kedua, kayu ukur yang Nabi SAW letak adalah anni, balighu anni, sampaikanlah dariku. Pastikan benda yang kita sampaikan tu adalah daripada sumbernya yang sebenar, walau ayah. Dan yang ketiga, janganlah kita menambah apa yang kita dengar daripada kefahaman kita yang mungkin kita tak berapa faham. Jadilah seorang penyampai yang baik. Saya terfikir, kalaulah ada orang tu kata saya tak boleh bersedekah sebab saya ni tak ikhlas, ataupun saya tak boleh bersedekah disebabkan saya ni tak cukup harta lagi, ataupun saya tak boleh bersedekah sebab takut saya akan mengungkit di kemudian hari. Kalaulah semua orang berfikir seperti itu, nescaya di dunia ni tak ada orang dah yang akan bersedekah. Sama juga kalau kita kata kita tak nak bertaubat disebabkan kita kata kita akan buat dosa lagi. Kalau begitu, nescaya tak ada orang yang akan bertaubat. Yang selalu menyebutkan perkataan-perkataan ini sebenarnya dia telah tertipu dengan dua perkara. Yang pertama, dia tertipu dengan mengatakan bahawa ilmu itu boleh habis, sedangkan Allah SWT menyebutkan bahawa wa fawqa kulli dhi ilmin alim. Di setiap orang yang berilmu itu akan ada Allah yang maha berilmu, Allah yang lebih berilmu daripada semua sekali. Dan juga ilmu itu tidak akan habis. Wala yuhituna bi ilmihi illa bima sya'. Tidak ada orang yang boleh menyempurnakan ilmu Allah ni kecuali yang Allah kehendaki sahaja. Dan yang kedua, dia telah tertipu dengan mengatakan bahawa dia boleh menjadi sempurna, sedangkan manusia ni memang tidak diciptakan sebagai seorang yang sempurna. Manusia ini diciptakan saling melengkapi. Kalau kita menyampaikan kepada orang lain, sebenarnya kita yang pertama yang mendapat manfaat daripada perkara itu. Kerana boleh jadi apabila kita sampaikan kepada seseorang, rupa-rupanya maklumat yang kita dapat itu tidak cukup, orang yang disampaikan tu menambahkan maklumat kepada kita. Itulah faedah yang terbaik yang kita boleh dapat apabila kita menyampaikan. Dalam masa yang sama, orang akan menambahkan maklumat kepada kita. Dalam masa yang sama, kita akan memperbetulkan diri kita kerana kita akan merasa bertanggungjawab dengan apa yang kita kata. Kalaulah saya ini menyampaikan kemudian saya tidak mengamalkan siapa yang saya bawa, bukankah benda itu bahaya? Allah SWT ingatkan dalam Al-Quran, dalam surah As-Saff, kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Sebesar-besar kemurkaan Allah apabila kamu bercakap apa yang kamu tidak. Dan juga di dalam surah Al-Baqarah, atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab afala ta'qilun. Adakah kamu menyuruh manusia melakukan kebajikan dan kamu melupakan diri kamu sendiri sedangkan kamu membaca kitab? Tidakkah kamu berakal? Juga ada ancaman Allah kepada orang yang menyembunyikan ilmu. Kita haruslah seimbang. Apabila kita menyampaikan, kita berazam untuk kita mengamalkan apa yang kita kata, bukan terbalik. Saya tidak menyampaikan kerana saya takut saya tidak akan mengamalkan dia. Yang sepatutnya kita kata, saya akan cuba mengamalkan sebab saya dah kata. Begitu juga dalam bab taubat. Apabila kita bertaubat, kita tahu memang kita ni manusia lemah, kita akan buat lagi dosa. Allah SWT suka kepada orang yang selalu bertaubat. Kullu bani adama khata' wa khairul khata'in at-tawwabun. Sebaik-baik orang yang membuat kesilapan adalah orang yang bertaubat. Dalam hadis qudsi, Allah SWT pernah menyebutkan, wahai anak Adam, kalaulah kamu tidak melakukan dosa, nescaya aku akan hapuskan kamu dan aku akan datangkan dengan satu kaum lagi yang melakukan dosa, lalu mereka bertaubat, lalu aku mengampunkan mereka. Begitulah Allah SWT suka untuk kita sentiasa memperbaiki diri kita, sentiasa bertaubat. Sama-samalah kita menyebarkan kebaikan, sampaikan apa yang kita tahu walaupun perkara itu sedikit. Balighu, sampaikan. Anni, pastikan sumbernya. Walau ayah, jangan menambah-nambah. Kalau kita tahu satu, sampaikan satu. Wallahu a'lam.